Saya hanya mengingatkan kepada para hadirin, hari ini adalah hari kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah kerana kita dikurniakan seorang rasul yang mengajar kita erti keadilan, mengajar kita erti kebaikan, mengajar kita erti hormat menghormati sesama manusia. Dan saya hanya memetik satu ayat bagi memberkati program kita pada malam ini dari surah Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut, berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman, sungguhnya Allah telah mengurniakan ke atas orang-orang yang beriman dengan membangkitkan di kalangan mereka seorang rasul. Tugas tanggungjawab rasul ini iaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni wahyu yang diturunkan, dan menyucikan hati mereka daripada segala kekotoran hasad, dengki, syirik, dan mengajar mereka kitab yang diwahyukan itu diajar kepada mereka. Sedangkan sebelum daripada Nabi ini dibangkitkan, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Saudara-saudara, kalau kita renung ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, sebagai seorang Muslim, tidak patut dan tidak mungkin, malah tidak wajar untuk kita berada dalam keadaan sama ada kita rosak ataupun kita merosakkan orang lain. Sebesar-besar perkara yang merosakkan manusia, apabila kesan daripada perbuatannya itu memberikan bala bencana kepada manusia kesemuanya. Dan dalam hal ini, perkara paling besar yang merosakkan kehidupan kita, konteks dalam sesebuah negara, ialah apabila pemimpin yang kita lantik, mereka tidak amanah dengan kedudukan mereka, lalu mereka melakukan rasuah untuk mereka kekal, dan mereka bukan sahaja merosakkan diri mereka, tapi mereka juga merosakkan seluruh negara. Sebab itu kalau kita berselawat hari ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kalau kita berselawat dalam keadaan kita tak ikut jalan Nabi ini, menentang rasuah, menolak pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan tidak jujur, tak guna kita berselawat, saudara-saudara sekalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita kepada yang bukan Islam. Kita bukan sebuah agama yang diajar oleh Nabi supaya membenci sesama manusia. Tak ada sama sekali. Bahkan pada saat Nabi SAW dibangkitkan di Mekah, waktu itu mereka berbalah dengan golongan musyrikin, bergaduh. Maka terkeluar daripada mulut orang Islam, tanpa disedari secara automatik, menghina Tuhan-Tuhan orang bukan Islam. Lalu orang bukan Islam mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok Nabi ni, walaupun orang itu menghina agama Islam, tapi bila dia dihina balik, mereka berjumpa dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ashabak qad sabba alihatana. Wahai Nabi, wahai Muhammad, sungguhnya pengikut engkau telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Tuan-tuan,
dalam dunia kita hari ini, kalau kamu hina saya hina balik 10 kali. Betul atau tidak? Itu kalau ukuran kita. Itu kalau ukuran marah kita. Orang kutuk agama kita kutuk balik pada dia 10 kali. Kalau begitulah keadaannya, sampai bila kita nak menikmati keamanan? Nabi dibangkitkan untuk memberi keamanan, kedamaian, tanpa mengira kaum, bangsa, agama atau keturunan. Maka yang menjawab aduan ini datang daripada orang yang menentang Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab soalan mereka dan aduan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'udwanan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalaha. Summa ila Allahi marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah kata dalam surah Al-An'am, jangan kamu, dengar baik-baik, jangan kamu menghina Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Masya Allah. Kerana kelak mereka akan menghina balik Allah, sedangkan mereka tidak ada ilmu dan mereka menjadi musuh kepada kamu. Demikianlah kami jadikan kepada manusia berbagai umat dan amalan mereka. Kami akan tentukan kelak nanti di hari akhirat ketika mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya saya mulakan ni? Sebab kita sekarang ni Maulid Rasul. Kita menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ikut ke tak Muhammad? Kita ikut tak jalan dia? Dan saya memberikan message dalam perhimpunan kita malam ini bahawa kerahmatan Nabi itu bukan hanya untuk orang Islam. Kerahmatan Nabi itu juga adalah untuk orang yang bukan Islam. Kenapa? Kerana Islam itu tertegak di atas membina kedamaian sesama manusia. Ya, apakan daya, saya seorang Muslim, saya ada kepercayaan saya tersendiri. Mungkin YB Alex seorang yang bukan Muslim ada agamanya, ya. Dia punya pemuda ada dia punya agama dia. Yes, by all means. Saya tak boleh nak paksa mereka. Jadi apa yang saya nak bawakan saudara-saudara, kita ni khususnya Parti Amanah ni ada satu slogan yang kita pegang yang menjadi prinsip kepada kita. Maknanya kalau tak ada prinsip ini, tak ada lah Parti Amanah. Itu cerita dia. Apa prinsip dia? Rahmatan lil alamin. Compassionate and compassion to the whole universe. Mana membawa rahmat kepada sekalian alam. Dan alhamdulillah, kerana itu kita bersama dalam Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan memperjuangkan perkara yang sama. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemana saja dia pergi, semalam dia bersama dengan kami di Parlimen Parit Bontar, di kawasan Tanjung Piandang. YB Adli pun turut berceramah. Kita berpegang kepada apa yang disebut bahawa Nabi berpesan kepada kita melalui Sayyidina Ali bahawa manusia ni ada dua: persaudaraan yang berpandukan kepada kepercayaan dan agama, iaitu ukhuwah fid din. Mana kita satu agama, satu Tuhan yang kita sembah, satu syariat yang kita terima, alhamdulillah. Sebab itu kita tolak orang Islam sama orang Islam, dia kafir mengkafir sama kita. Ya, macam PAS lah dulu dia perjuangkan. Siapa yang tak ikut PAS, walaupun syahadah,
walaupun dia beriman, walaupun dia salat, tapi kerana tak ikut maka senang-senang dia tuduh orang itu kafir, kata dia. Kita tak berkata demikian, saudara-saudara. Sebab itu kalau ada ahli amanah yang mengkafirkan sesama orang Islam, bagi tahu kat saya. Saya tahulah nak buat apa dengan ahli ni. Sebab kita tak pernah ajar orang kita mengkafirkan saudara Muslim dia. Ya, kita mungkin berbeza pandangan politik, biasa. Tapi tidak tergamak untuk kita mengkafirkan saudara Islam kita. Maka kita ada satu slogan, ukhuwah fid din, persaudaraan dalam agama. Tapi kita juga ada manusia yang lain yang hidup di muka bumi ini. Bagi menjaminkan kedamaian dan keamanan, maka Islam telah mengajar kita satu lagi persaudaraan. Kalaupun bukan di atas agama, al-ukhuwah al-insaniyah, ataupun saudara kemanusiaan. Tidak ada bezanya saudara kemanusiaan dari sudut mendapat keadilan. Tak ada bezanya saudara dalam persaudaraan manusia untuk mendapat hak dia. Sebab itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Inilah perjuangan daripada Pakatan Harapan. Sebab itulah kita diserang oleh orang Melayu sendiri. Kita diserang oleh orang Islam sendiri. Mereka tuduh kita khadam DAP. Bayangkan saya khadam YB-LX. Masuk akal ke YB Adli ni khadam kepada YB-LX? Masuk akal ke? Ni Cikgu Azrin ni Cikgu 10 tahun mengajar. Masuk akal ke seorang cikgu yang mendidik anak-anak kita tiba-tiba jadi khadam kepada parti DAP? Masuk akal tak? Masuk akal. Tapi orang Melayu kita membodohkan sama-sama bangsa dia. Betul atau tidak? Tiap-tiap hari khatib, khadam DAP, khadam DAP, khadam DAP, khadam DAP. Kita duduk tiap-tiap hari meratib, subhanallah, subhanallah. Dia tak khadam DAP, khadam DAP, khadam DAP, khadam DAP. Kita pun sebut selalu alhamdulillah, alhamdulillah, pandak, 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 pandak. Lepas tu kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, PH kencing, PH kencing, PH kencing. Tuan-tuan, inilah ratib orang Melayu kita. Saya kena sebut orang Melayu. Kerana apa? Kita telah diperbodohkan selama ini dengan satu logik yang merendahkan akal orang-orang kita. Sebab UMNO, PAS, dia tanam dalam kepala orang Melayu, kalau bab Melayu UMNO sajalah yang Melayu. Kalau kamu tak ada cop kerih bersilang, kamu tak diiktiraf sebagai Melayu. Betul atau tidak? Yang PAS pula, dia ada satu cop mohor bulan penuh. Kalau tak ada cop kadai bulan penuh, belum tentu kamu ni Islam betul. Tuan-tuan nampak tak doktrin ini? Akhirnya ada orang Melayu macam YB Adli, ada orang Melayu macam Dato' Harun, ada orang Melayu macam pemuda kita, ada orang Melayu macam Cikgu Azrin. Buatlah bagus macam mana pun, jujurlah macam mana pun, amanahlah macam mana pun. YB Adli pegang jawatan Ketua Menteri, buatlah secara amanah, secara jujur. Tinggalkan kerajaan dengan 50 juta. Tapi apa kata UMNO? Ini khadam DAP. Apa kata UMNO? Ini bukan Melayu. Apa kata UMNO? Ini anti Melayu. Apa kata PAS? Walaupun Menteri Agama yang jaga tabung haji masa Pakatan Harapan, akulah, buat habislah semua, selamatkan tabung haji daripada defisit 10 bilion. Kita dapat imbangkan balik defisit itu. Buatlah ikut undang-undang, ikut akta.
Tapi orang Melayu Islam kata apa? PAS kata apa? Jual tabung haji. Jual aset kepada bukan Islam. Yang kuasai tabung haji bukan mujahid. Tapi dia tak panggil saya mujahid. Yang pegang tabung haji bukan mujahid. Tapi yang pegang tabung haji ialah Lim Guan Eng. Tonton dengar kan tu kan? Kan? Itu dia khatibnya setiap hari kan? Apa kesannya kepada orang Melayu, orang Islam, saudara-saudara sekalian? Apa implikasi dia? Orang Melayu, orang Islam dipesongkan dan diselewengkan daripada mendapat kepimpinan yang betul-betul jujur, yang betul-betul amanah, yang betul-betul dapat memberikan kebaikan kepada orang Islam, orang Melayu, sehingga mereka tak nampak benda itu. Yang mereka nampak hanyalah UMNO itu Melayu, Islam itu PAS, tetapi rupanya yang kata UMNO itu hanyalah Melayu, itulah Melayu yang perasuah. Itulah Melayu yang curi duit rakyat. Itulah Melayu yang sakau semua institusi-institusi orang Melayu seperti Tabung Haji, Mara, Felda. Nampak tuan-tuan? Yang rugi siapa? Yang rugi orang Melayu. Yang rugi orang Melayu yang layak mendapat lebih baik daripada semua itu. Sebab itu kita walaupun 22 bulan, apa dia punya ratib dia? Pakatan hancing, pakatan hancing, pakatan hancing. Betul tuan-tuan dengar kan? Ya, baik. Kalaulah kita pakatan hancing, takkanlah tabung haji kita boleh selamatkan? Yang bagi rosak tabung haji bukan pakatan hancing. Yang bagi rosak tabung haji ialah UMNO. Sehingga defisit 10 bilion. Saya pegang tabung haji tuan-tuan, tak boleh nak buat keluar hibah ataupun dividen. Kenapa saya tak boleh keluar dividen? Sebab aset lebih rendah daripada tanggungan. Salah kalau saya keluar dividen. Tapi saya ada hati. Saya ada tekad. Kesian kepada 9 juta para pendeposit. Maka apa yang Kerajaan Pakatan Harapan buat waktu itu, kita selamatkan tabung haji dengan program penstrukturan semula. Mana saham-saham yang sakit, yang tak bawa untung, kita tolak tepi, nilai dia 9.7 bilion. Kita tolak tepi. Habis saya nak buat apa dengan yang kita kata ni sakit ni? Sebab kalau kita jaga juga, maka dia beri kesan kepada kita punya dividen. Maka kita pun waktu itu bentang kepada kabinet. Perlu untuk kita selamatkan tabung haji. Nilai 9.7 bilion yang sakit itu, Kerajaan Pakatan Harapan kerana nak selamatkan tabung haji, mereka menilai, mereka membentuk apa yang namakan sebagai syarikat bertujuan khas, Special Purpose Vehicle. Ini yang orang Melayu, orang PAS, orang UMNO kata mujahid jual dekat Lim Guan Eng. Special Purpose Vehicle ni hanya boleh dibuat oleh Kementerian Kewangan di bawah Minister of Finance Incorporated. Saya tak boleh buat, menteri yang lain pun tak boleh buat, kecuali dalam undang-undang Kementerian Kewangan saja yang boleh buat. Kalau di peringkat negeri, Menteri Besar Incorporated, Chief Minister Incorporated, dia ada yang dia boleh gunakan dana yang ada itu untuk buat perkara-perkara bagi menyelamatkan syarikat yang dia punya juga. Maka dengan itu lahirlah satu syarikat bertujuan khas yang Kerajaan Pakatan Harapan bagi menyelamatkan tabung haji memindahkan aset itu. Yang sakit ini dia pindahkan kepada syarikat yang dimiliki oleh kerajaan juga. Bukan Guan Eng punya. Dan baik tak baiknya Kerajaan Pakatan Harapan kerana nak selamatkan 9 juta umat Islam yang jadi penabung. Orang Cina tak ada dalam tabung haji tuan-tuan. Orang India tak ada. Sebab syarat nak menabung mestilah dia itu seorang
Muslim kerana nak pergi buat haji. Berapa kerajaan nilaikan harga pindahan itu? Bukan jual. Harga pindahan itu diambil oleh kerajaan berapa? Kerajaan menilainya 19.7 bilion. Maka dengan penilaian itulah kita mengimbangkan yang saya kata 10 bilion itu, supaya aset dengan tanggungan diimbangkan semula. Dengan itu selamatlah tabung haji. Patut orang Islam Melayu terima kasih ya. Mana boleh terima kasih? Ini hancing. Mana boleh terima kasih? Ini khadam DAP. Mana boleh terima kasih? Ini pandap. Itulah dia, saudara-saudara. Tak puas hati juga. Penyakit orang Melayu bukan sebab orang Melayu berpecah kerana politik. Tidak, saudara-saudara. Siapa kata orang Melayu berpecah kerana politik? Tak ada kerana politik. Politik ni biasa, saudara-saudara sekalian. Ada pandangan ni, ada pandangan tu, ada yang kata begini, ada yang kata begini. Biasa. Tapi masalah orang Melayu, dan umumnya politik orang bukan Melayu pun seluruh dunia, bukan masalah politik. Masalah dia, ni penyakit hati, ni penyakit hasad, ni penyakit tak boleh tengok orang lebih baik. Sebab UMNO dan PAS, kalau Pakatan Harapan berterusan memenuhi tempoh pemerintahan hingga 2023 bulan Jun, maka Malaysia akan mengalami perubahan yang besar, perubahan yang hebat. Orang Melayu, orang Islam tidak akan memilih UMNO maupun PAS. Yang akan mereka pilih adalah Pakatan. Itu ya cerita dia. Tak ada benda lain, tak ada. Janganlah nak cari sebab lain, nak buat karangan panjang-panjang, tak ada. Sebab dia mudah. Kalau Pakatan Harapan full term Jun 2023 tamat dengan segala perancangan kita yang telah kita penuhi dalam masa 22 bulan, tak sempat semuanya. Apa yang ada tinggal lagi kepada mereka ni, tuan-tuan? Maka sebab itu tadi YB Adli pun dah sebut, terpaksalah mereka memfitnah. Tapi adakah kami Pakatan Harapan dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah itu? Apakah kami yang dituduh? Apakah kami yang rampasnya itu mandatnya itu dirampas? Apakah kami menyerah diri, saudara-saudara sekalian? Apakah kami merelakan keadaan? Apakah kami mau melihat cukuplah ini kepentingan diri kita? Ni Adli dah jadi ketua menteri, saya pun dah jadi menteri. Apalah ada saudara-saudara jadi menteri, jadi ketua menteri, seronok tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak? Cukuplah. Tapi saya bagi tahu kepada tuan-tuan, di sebalik kita dirampas mandat kita, difitnah begitu teruk, khususnya di mata orang Melayu, kami khususnya daripada Amanah, tidak ada mana-mana daripada ahli parlimen kesebelasan daripada Amanah yang lari meninggalkan mandat ataupun menyerah kalah kerana kepentingan diri masing-masing. Tak ada. Biarlah kami tak menikmati apa yang dinikmati oleh katak-katak lompat ini. Kalau nak kedudukan, kalau nak pangkat, kalau nak abuan dunia, silakan. Kami tidak rela menjual negara ini demi sesuap nasi ataupun demi kedudukan habuan ataupun pangkat. Kami rela berada di tempat kami hari ini melawan para perasuah dan pemfitnah, kerana kami dididik, kami diajar pemimpin-pemimpin dari Pakatan Harapan, lawan tetap, lawan sampai Melaka bangkit. Ya, itu slogan kita. Semalam Perak bangkit, malam ini Melaka bangkit. Insya-Allah Malaysia semuanya akan bangkit untuk kita bentuk negara ini untuk seluruh rakyat Malaysia.
Rugilah. Kalau ada semangat dan cita-cita yang kami telah buktikan. Bukan ceramah dekat atas pentas. YB Adli pernah jadi ketua menteri. Seronok YB jadi ketua menteri kan. Kita belum cakap lagi, baru batuk orang dah datang lah. Belum bagi cadangan, baru nak cakap, sokong selalu. Pintu orang buka, bodyguard ikut mana-mana. Sampai kita nak pergi tandas pun dia ikut. Cukup lah takat ni, sampai ke tandas pun nak ikut. Petik je, nak apa? Tapi saya tanya kepada rakyat Malaysia semuanya. Malam ini saya tanya di dalam live kita. Apakah anda mau pemimpin yang begitu? Yang berebut-rebut kerana nak kuasa hanya untuk seronok duduk di situ. Gunakan perkauman, gunakan isu agama, gunakan isu bangsa untuk dia seronok duduk situ. Ataukah rakyat Malaysia mahu pemimpin-pemimpin yang betul-betul jujur, yang betul-betul melihat bahawa ini tugas, ini tanggungjawab negara, dan pemimpin-pemimpin yang memastikan kesatuan semua kaum, bangsa, agama dalam negara ini di bawah kekuatan tanah air kita yang tercinta. Tuan-tuan sendiri depan mata dah boleh nampak kedua-dua perbezaan ini, bukan begitu? Tuan-tuan dah nampak depan mata dah kan? Yang satu, yang kita duk bangga, inilah pemimpin hebat kita, inilah bosku. Apa jadi akhirnya? Itulah tempat dia berakhir. Hebat macam mana pun, berakhirnya seorang pemimpin yang rasuah, bukan dipuji oleh rakyat. Kalaupun rakyat memujinya, tapi akhirnya dia merengkok di dalam penjara, tuan-tuan. Tak usah ceritalah Nabi Yusuf, tak usah ceritalah Nelson Mandela, tak usah ceritalah Ahmad Ibn Hanbal. Mengarut dah semua tu. Curi duit, rasuah, 42 juta masuk dalam akaun dia daripada 4 bilion yang dia luluskan, bukan untuk membawa pulang kepada negara habuan-habuan pelaburan, tapi 42 juta masuk dalam akaun peribadi dia, belanja sesuka hati bagi anak bini, bagi kepada parti. Lalu anda menganggap ini adalah bosku, ini adalah wiraku. Apa dah jadi kepada penilaian kita, saudara-saudara? Apa dah jadi kepada rakyat Malaysia yang dimomokkan dalam keadaan yang begitu hina sekali, saudara-saudara sekalian? Dan saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau boleh malam ni saya tanya, saya pun tak nak sampai pukul 12, saya nak berhenti lebih awal hari ni. Tuan-tuan ingat Zahid Hamidi dan UMNO ni, dia suruh Mae Sobri jumpa Agong supaya bubar parlimen. Tuan-tuan yakin atau tidak, jujurnya dia buat begitu kerana dia nak negara ini stabil. Nampak terang dan jelas dan nyata. Dia suruh satu negara redah banjir tak apa. Orang sekarang susah dengan kehidupan. Orang kais pagi makan pagi. Biarlah negara ni jadi elok dulu. Dia tak kisah semua tu, saudara-saudara. Yang dia penting, Mae bagi tahu kepada Yang di-Pertuan Agong, suruh bubar parlimen secepat mungkin supaya adakan pilihan raya. Oleh kerana itu, tuan-tuan, seluruh negara faham tindakan tersebut bukan kerana mahu menstabilkan negara, bukan kerana nak bela negara jadi lebih baik, tetapi kerana 2-3 kerat manusia yang sekarang sedang beratur untuk menantikan keputusan mahkamah. Kerana itu sahaja dia nak selamatkan diri mereka, bukan kerana nak negara ini stabil. Anda setuju atau tidak kenyataan ini? Bermakna kalau betullah pilihan raya dibuat kerana sebab ini, tolong bagi tahu saya satu sebab kenapa kita kena sokong UMNO Barisan Nasional. Give me one reason. Kalau kita tahu dia buat ini kerana nak selamatkan diri dia,
setelah dia merompak duit rakyat. Dan kita tahu itu adalah untuk kepentingan politik dia, bukan kerana nak stabilkan negara. Bagi saya satu alasan kenapa rakyat Malaysia mesti menyokong UMNO Barisan Nasional. Tak ada alasan. Kalau tuan-tuan boleh terima bahawa ini adalah satu pembohongan besar kepada rakyat Malaysia, maka menjadi kewajipan negara, bukan kewajipan parti lagi dah, saudara-saudara. Bukan kewajipan peribadi dah lagi, makcik-pakcik. Menjadi tanggungjawab kepada kita sebagai tanggungjawab negara. It is a national duty. Untuk apa? Menolak UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional, dan mereka yang bersekongkol dengan mereka semua ini. Saya tidak berbicara ianya satu tanggungjawab parti. Saya tidak berbicara ianya satu perasaan marah kita. Tapi saya bercakap ianya menjadi tanggungjawab negara untuk kita menolak mereka ini. Dan kerana itu, menjadi tanggungjawab negara pula kalau BN dan PN dan mereka yang sama waktu dengannya ditolak kerana satu tanggungjawab negara. Malam ini di Jasin, Melaka, saya nak rakamkan, bukan saja di depan tuan-tuan, beribu penonton yang sedang menyaksikan ceramah kita malam ini. Saya nak rakamkan bahawa menjadi tanggungjawab dan keamanahan negara juga untuk kita mengundi Pakatan Harapan. Faham tak? Ini bukan cerita politik kempen pilihan raya. Allah itu kecil tu. Tiap 5 tahun kita buat kerja tu. Apa bezanya dengan kali ini? What makes so different? Tak ada bezanya, sama. Tapi yang akan menjadi bezanya kali ini pilihan raya ialah kita keluar mengundi dengan rasa my national duty to the country. Ini adalah tanggungjawab saya kepada negara saya. Benda yang di depan mata, tuan-tuan tertengok ke balak? Bukan balak Allah tu, balak jatuh di Baling, di Pahang, depan rumah. Balak kerja dia duduk dalam hutan, tapi baru ni balak atas bumbung rumah, depan pintu rumah. Orang kampung, bukan orang Jasin duduk di bandar ni. Tak nampak lagi. Semua tu kerana apa? Rasuah. Tempat yang tak patut kamu tebang, kamu tebang. Kamu diberi banyak ni, tapi kamu tebang juga. Tempat yang patut kamu jaga, kerana dia adalah water catchment area. Tempat yang tak boleh kamu menebang balak, kamu tebang juga. Yang jadi mangsa siapa? Toke-toke jadi mangsa ke? Dia dah kaya dah. Orang politik yang ambil rasuah untuk bagikan anugerah tanah ni, apa dia dapat? Dia dapat duit, dia seronok, dia pergi ke London, dia pergi berjalan. Tapi orang kampung, balak di atas bumbung, balak di depan pintu, ada yang mati tertimpa balak di hadapan rumah. Tak nampak lagi? Tak? Pakatan Harapan hancing, tuan-tuan. BN UMNO ini macam Pakatan Harapan ni khadam DAP. Buat apa kamu sokong mereka? Saudara, cuba saudara-saudara tengok kes Zahid Hamidi. Walaupun dilepaskan, tak payah nak bertahan yang kes 40 kes tu. 47 kes ada lagi, Yayasan Akal Budi. Yang ini yang visa luar negara ni. Baca tak fakta kes dia? Bagaimana dia meminta duit dalam dolar Singapura pada projek visa luar negara untuk diberi, dan dia mengaku. Dia kata bukan dia punya, dia nak bagi kat parti. Kes dia tu tak sabit sebab apa? Sebab hakim dia ni tak boleh bayang saksi pendakwaan mengatakan tanpa ada satu
apa kita kata, meyakinkan hakim, duit 600,000 itu macam mana boleh masuk di dalam envelope, dalam sampul. Itu saja. Maknanya rasuah ada. Minta duit ada. Dia mengaku dia ambil itu untuk parti, ada. Cuma cerita dia, hakim tak yakin macam mana duit boleh masuk. Sebab itulah pendakwaan dia minta semula, penghakiman dia rayu supaya dia ada bukti baru menyatakan benda itu boleh berlaku. Tapi orang Melayu jangan ada sanksi bahawa pemimpin Presiden UMNO adalah seorang yang perasuah, seorang yang meminta duit dalam projek-projek, seorang yang tanpa segan silu sebelum dia lulus sesuatu projek, dia minta berjuta ringgit untuk kononnya partinya. Tak kisahlah untuk siapa pun. Rasuah atau tidak? Mana ada rasuah? Tak ada. UMNO bagus, tolong Melayu. Kalau tak ada UMNO, habis orang Melayu, tuan-tuan. Pakatan hacing, pakatan yang hancing. Nampak tak, tuan-tuan? Dia tukar kepala otak kita. Yang jahat jadi baik, yang baik jadi. Yang seorang lagi tu sah katalah, tuan-tuan, dalil ni dia boleh petik je. Dulu haram, sekarang boleh. Dulu sosma haram, saya ada sama masa tu. Masa tu saya pun pah juga. Kita pun berhujahlah di parlimen sampai pukul 2-3 pagi. Kita kata innocent until proven guilty. Satu maksim yang kita kukuhkan dengan usul fiqh. Al-muttaham bari qabla an yuthbat alaihi al-hukmu. Hari ni parti yang sama yang dulu kata haram, bila dia nak buat pindaan untuk mewajarkan mempenjarakan orang tanpa bicara, tahankan orang tanpa bicara, ada pula dalil. Kalau 50 hari boleh, dia bawah 50 hari tak boleh. Kalau jadi tak ada masalah. Sosma boleh pula, tuan-tuan. Kami dulu kata tak boleh, sekarang pun kami kata tak boleh, sebab kami mencadangkan ada kaedah lain. Ini bukan bermakna mereka kata, oh kamu menyokong sosma ni, iaitu satu akta untuk mengatasi keganasan, akta untuk menentang keganasan. Adakah ini bermakna kita menyokong keganasan? Kita tak kata kita sokong keganasan. Kita kata ada cara yang lain. Oh, tapi hari ini pas, yang dulu haram sekarang sudah jadi halal. Apa lagi, tuan-tuan? UMNO dulu kafir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Cikgu Azrin hafal lagi tu ayat tu. Jangan kamu sama sekali menyokong orang-orang yang zalim, kelak kamu akan disambar api neraka. Takbir, Allahu Akbar. Dulu kami pemuda, saya pemuda PAH dulu dengan Cikgu Azrin, jangan main ni semua Al-Fadhil, Datuk Harun kita. Ni Adli ni dulu. Jangan sebut malu cerita lama. Alamak, dia pergi cerita pula. Kami ni pemuda ni tunggu je. Masa tu Ustaz Dereh. Jangan lupa Ustaz Dereh. Sungai Putat. Mana Haji? Sungai Putat. Nak tubuh cawangan PAS Sungai Putat dulu, jangan main. Kita ni pemuda dulu tunggu je. Bila mai punchline aja, takbir. Wah, masa tu Allahu Akbar. Habislah gegar satu dunia. Tapi yang dia kata kafir, yang dia kata macam-macam, itulah hari ni yang kita kata PAH ni, UMNO ni dia bukan nak berkawan dengan PAH sangat, tuan-tuan. Takkan dia tak kenal apa. Tapi oleh kerana PAH ni dah tak ada maruah, walaupun UMNO kata bye-bye, tapi duk pergi, kalau orang utara kata duk hemoy, duk pergi.
Itulah apa? Inilah yang bela Islam. Ya. Islam tu tak ada masalah. Masalah dia orang yang bawa Islam ni, yang tunggang-tunggang ni. Saudara-saudara sekalian, cukuplah. Cukuplah. Enough is enough. Orang Arab kata kifayah, kifayah, kifayah. Janganlah tuan-tuan. Saya nak ulang. Hari ni bertalu-talu daripada pukul 4 petang tadi ni mesej ni. Apa mesej dia? Tunggu, dia kata. Tak lama dah nak bubar. Maknanya, yang kita duk berceramah, yang kita duk bercakap ni, this is the time. Tiba masa dia. Jangan dah fikir-fikir lah. Jangan, betul ke? Iya ke? Tak kot. Boleh ke? Iya ke? Jangan-jangan amanah ni pandak juga. Betul ke Pakatan Harapan ni hancur? Iyalah. Anwar. Anwar. Asalkan bukan Anwar. Aku tak adalah. Aku sokong amanah, tapi kalau Anwar tak adalah. Aku amanah, tapi DAP, sorry ya. Kita tak ada masa dah tu, tuan-tuan. Itu was-was minasyaitan. Pasal langkah syaitan, langkah syaitan. Langkah syaitan tu langkah syaitan. Tak? Jadi syaitan ni duduk bisik ni kat telinga kita ni. Tak boleh, orang Melayu tak boleh dah. Orang lain UMNO dengan PAS je lah. Orang lain tak ada lah. Itu bisikan syaitan tu. Kan saya kata tadi, kali ni kita nak undi di atas apa? Tanggungjawab negara. National duty. Bukan lagi kerana aku nak siapa tak ada dah. National duty, tolak UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PAS, undi Pakatan Harapan. Saya nak landing akhir saja sekali. Kami ni Pakatan Harapan ni, walaupun kena rampah, walaupun orang buat macam-macam kat kami, fitnah. Saya ni tu saya katalah, walaupun saya dah menang dah di mahkamah, tiga perbicaraan mahkamah saya menang tuan-tuan. Dia tuduh saya LGBT, fitnah. Hakim kata fitnah. Dia tuduh saya jual aset tabung haji, hakim kata fitnah. Betul, Mujahid buat itu, betul. Dan yang ketiga, kes saya jual hotel tabung haji, jual. Akhirnya di mahkamah kata tak ada pun mana-mana hotel yang jual, menang lagi. Maknanya bukan saya bangga saya menang itu, kullu al-fadlu minallah. Semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nak bagi tahu ni, ketika mana kami Pakatan Harapan waktu itu, kita usaha juga supaya kita dapat majoriti di parlimen. Tuan-tuan masih ingat kan? Kita nak majoriti di parlimen walaupun tidak ada pilihan raya. Tapi akhirnya pemimpin Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahimnya, Mak Sabunya, Anthony Loknya, Ling Guan Eng-nya, dan juga Opko-nya, Matius. Akhirnya kita capai satu konsensus. Makna satu perkara yang kita bersetuju sama kita tanpa pertikaian lah maknanya. Apa dia? Datuk Seri Anwar bagi tahu kepada kita semua, saudara-saudara. Akhirnya kita dah cuba sedaya upaya dah. Kita ditipu, kita dikhianati. Beginilah katanya, saudara-saudara, kita terpaksa melihat kepentingan yang lebih besar. Kepentingan itu adalah kita kena stabilkan negara ini. Sebab itu kita pun mengadakan MOU. Dan MOU itu bukan kita serah tengkuk bulat-bulat, tapi bersyarat. Syarat pertama, mesti menggubal akta lompat parti. Berjaya atau tidak kita lakukan itu? Kalau tanpa ada Pakatan Harapan meletakkan syarat itu, maka tuan-tuan akan yakin ada atau tidak akta itu kalau kita bagi dekat UMNO, BN, PN, PAS ni. Tobat nak jadi tuan-tuan. Tapi pemimpin kita kata tak apa. Kita untuk stabilkan negara, politik, ayo kita melihat kebajikan rakyat. Tapi syarat,
Kita menstabilkan dengan kita menggubal akta anti lompat parti. Dan alhamdulillah kita lakukan itu bukan untuk kita, tapi kita kembalikan balik kepercayaan itu kepada rakyat. Kerana Pakatan Harapan walaupun dirampas, walaupun difitnah, tapi demi rakyat kita membuka dada kita supaya akhirnya rakyat kembali percaya kepada orang-orang politik. Yang kedua, kita bersetuju demi kebajikan dan kepentingan rakyat, kita juga minta supaya semua ahli parlimen diberikan peruntukan sama rata. Bukan untuk saya, tuan-tuan. Saya ahli parlimen dah 3 penggal lah, tuan-tuan. Saya nikmati masa penggal ketiga baru ni yang kita menang tu. Jadi kerajaan, saya nikmati kejap lah. Saya jadi kerajaan. 2 penggal sebelum tu 1 sen pun saya tak dapat daripada peruntukan kerajaan. Walaupun orang Parit Bunta bagi saya 2 kali untuk jadi wakil rakyat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seksanya saya nak tolong rakyat dengan tak ada duit, tuan-tuan. Miskin, tuan-tuan. Orang kata, oh YB, yalah, gaji tak besar mana, tuan-tuan. 50% bagi dekat pusat khidmat. Habis saya pun ada anak bini, saya pun ada anak sekolah. 50%, tuan-tuan. Itu pun tak cukup, minta kat kawan-kawan. Rasalah kejap jadi kerajaan. Oi, begini rupanya. Syok juga dapat peruntukan ni. Bukan syok tu kita syok. Mananya kalau rakyat datang jumpa kita, YB, tolong saya ni anak nak sekolah apa semua. Alhamdulillah, adalah proses dia. Bukanlah kata asyik datang bagi, itu dah rasuah nama dia. Tapi makna ada proses dia. Duit itu bukan masuk akaun kami, tuan-tuan. Duit itu masuk melalui ICU. ICU ni iaitu unit penyelarasan, implementation and unit penyelarasan. Alhamdulillah. Oleh kerana masa tu COVID, tuan-tuan, masa tu rakyat susah, tuan-tuan. Saya tak tahulah Melaka. Kalau saya Parlimen Parit Bunta, saya 80% ni orang buat bendang, tuan-tuan. Nelayan, bendang, tuan-tuan. Miskin, tuan-tuan. Miskin kampung, betul miskin, tuan-tuan. Saya, pemimpin kita Datuk Seri Anwar kata, bagilah kepada rakyat. Kamu dah ada wakil-wakil rakyat. Maka kita bersetuju, kita minta biarlah peruntukan sama rata kita bagi kepada semua wakil rakyat. Berjaya atau tidak? Berjaya. Alhamdulillah. Tapi cuba tengok perangai UMNO, Barisan Nasional dengan PAS ni, tuan-tuan. Ya, kita 22 bulan, solid. Tan Sri Mahyudin 17 bulan. Uhara. Mae ni tak dan 13 bulan ke apa-apa. Kalau lah esok lusa bubar, dia 13 bulan. Cuba tuan-tuan tengok, bandingkan dengan kita 22 bulan. Apa jadi? Uhara, tuan-tuan. Mana ada dalam negara, tuan-tuan, Perdana Menteri, parti dia suruh bubar. Lepas tu anggota kabinet yang duduk dalam kerajaan yang sama tak nak bubar. Jangan main. PAS dengan Bersatu hantar memorandum kat Yang Pertua Agong, jangan bubar. Hantar suruh bubar. Lepas tu bila orang bising macam mana ni, anggota kabinet kata tak setuju, nak letak apa, nak suruh bubar. Kata itu kuasa saya Perdana Menteri, ikut saya lah. Tuan-tuan nampak dah arrogant dia? Tuan-tuan nampak dah ni? Boleh buat dah perbezaan ni? Kami berjiwa besar kerana memikirkan rakyat. Macam saya tanya tadi, siapa yang percaya UMNO nak pilihan raya kerana rakyat? Tak ada siapa yang percaya. Apa dia buat bila jadi kerajaan? Hara dia buat, tuan-tuan. Kejap tarik diri, kejap tarik handbrake, kejap sokong, kejap tak sokong, kejap ugut. Kalau tak ikut kami tarik. Apa ni? Kami steady ya. Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan, akhir poin saya, kalau itu pun tuan-tuan nampak perbandingan dia. Yang tadi saya cerita rasuah kan. Ini tuan-tuan dapat tengok perbandingan Pakatan Harapan yang berjiwa besar, yang memikirkan rakyat. Walaupun hati sakit, tetapi hati sakit kita simpanlah.
Yang penting rakyat dapat faedah. Dan berjaya tak kita, walaupun tak jadi kerajaan, tapi kita berjaya membawa akta anti lompat parti. Orang kata macam-macam. Kita ni tabung haji kena jual tabung. Tapi hingga saat saya berbicara ini tuan-tuan, saya telah berbahas di parlimen. Tuan-tuan, pelik dalam mana negara tuan-tuan? Saya ni pembangkang. Menteri yang jaga tabung haji tak pertahan tabung haji. Saya yang pembangkang pertahan tabung haji, melainkan di Malaysia. Saya mempertahankan maruah tabung haji di mahkamah. Lawan kerana benda tak betul. Bermakna saya menang bukan tubuh badan mujahid. Mujahid ni kan mujahad. Kan mujahad. Apa yang baik kepada mujahid ni? Tak apalah, saya mujahad. Tapi yang mujahad ni lah jaga maruah 9 juta umat Islam dan institusi tabung haji yang kita hormati. Kenapa rakyat tepuk kepada orang yang jahat? Saudara-saudara, apa kita tak nampak kalau dalam ayat Quran, afala tatazakkarun, afala ta'qilun, afala tatadabbarun? Kamu tak fikir ke? Kamu tak nampak lagi ke? Kamu tak boleh fikir ke? Jadi saya ulangi, saya akan mengakhiri ceramah saya 12.01. Tadi kata nak berhenti pukul 11.50 dah. Ya. Saya seru kepada pengundi-pengundi, dari hujah dan dalil yang telah saya sebut. Kita pun ada dalil juga. Maka balik di rumah, tekadkan dalam hati kita, aku akan keluar mengundi. Dan aku keluar mengundi sebagai tanggungjawab negara. Lupakan anda ini ahli amanah ke, anda ahli DAP ke, anda ahli PKR ke, anda ahli UMNO ke, PAS ke, anda keluar sebagai tanggungjawab negara untuk menyelamatkan negara daripada mereka yang menggunakan agama kaum untuk kepentingan diri mereka. Dan lebih penting, anak-anak kita yang baru diberi kuasa untuk mengundi, gunakanlah kaedah. Macam mana cara sekalipun, sama ada pujuk, sama ada merayu. Kalau nak pukul itu ikutlah, saya tak suruh. Nak, keluarlah nak. Keluarlah mengundi nak. Ini tiba masanya nak. Ayah dah tua. Ayah semangat nak jaga negara ini. Esok yang akan jadi semua bala petaka ni, engkau lah nak yang akan tanggung. Oleh itu engkau keluar wahai anakku, pertama kalinya dengan semangat tanggungjawab negara. Undi Pakatan Harapan yang selamatkan negara demi masa depan anak-anak kita. Wabillahi taufiqi wal hidayah wal mannu wal fadlu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.